tabassam dan Nabi tabassam, tabassam dan Nabi tabassam. Allahumma salli alaihi. أسلف حياتك وبتحزن وتتأثر، لو كنت ناسي تذكر سيرة نبينا وفكر، اسمع كلام وتفعل، بشر ولا تنفر، ووحد الله في قلبك، قادر في يسرتي أستر. صلي على النبي وتبسم، ده النبي تبسم وتبسم، ده النبي تبسم. اللهم صلي عليه، صلي على النبي وتبسم، ده النبي تبسم وتبسم، ده النبي تبسم. اللهم صلي عليه. صلي ودع من قلبك، حيبعد العم عنك، كل ما انت مؤمن بربك حيكون عند حسن ظنك. قول يا ربنا عبدك صابر قضاءك وعدلك، عقلها بس وتوكل، وخلي على الله آمالك. وصلي صلي على النبي وانت بسام، ده النبي تبسم وانت بسام، ده النبي تبسم. اللهم صلي عليه، صلي على النبي وتبسم، ده النبي تبسم وتبسم، ده النبي تبسم. اللهم صلي عليه. ابتل يأس منين، كل إيمانك فين كله بأمر الله، والعسر بين يسرين. ابتل يأس منين، كل إيمانك فين كله بأمر الله، والعسر بين يسرين. صلي على النبي وتبسم، ده النبي تبسم وتبسم، ده النبي تبسم. اللهم صلي عليه، صلي على النبي وتبسم، ده النبي تبسم وتبسم، ده النبي تبسم. اللهم صلي عليه، صلي على النبي وتبسم، ده النبي تبسم وتبسم، ده النبي تبسم. اللهم صلي عليه، صلوا على النبي وتبسم، ده النبي تبسم وتبسم، ده النبي تبسم. اللهم صلي عليه. Okey puan boleh. Okey dah boleh.
Okay, Assalamualaikum. Sekejap, kita tengah. Right, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak pada mereka yang join live. So, hari ni first time sebenarnya live dekat page House Cosmetics HQ di mana kita ada satu program baru kerjasama dengan pihak Azdan Quranic. Right. So kalau akan dulu nama kita Puan Ima Jani. Pun kalau dekat emak ejen-ejen House Cosmetic orang panggil saya KL saja ataupun Kak Long lah. Jadi nama daripada Kak Long singkatan nama KL je. So saya bahasakan diri KL lah. Right. So hari ni saya tengok kat sini ramai dah ni. Dah ramai sebab sekarang ni pukul 1 waktu lunch. Tapi lunch tak boleh makan. So kita bagi makanan apa kata makanan yang fizikal, ilmu-ilmu agama sikit yang kita kongsikan supaya kita dapat manfaat sikit lah sepanjang 40 minit. Okay, sebelum tu KL apa program baru sama dengan Azdan Quranic Center ialah tajuk program kita adalah 40 minit Nurani. Murni bunyi program tu. 40 minit Nurani di mana 40 minit ni kita akan buat program macam contohnya bacaan ayat Al-Quran ataupun ceramah agama apa untuk kita boleh kongsikan lebih ramai orang dan juga untuk improve diri kita lah. Dan pada hari ni saya rasa sangat bertuah sebab kita hari ni adalah apa kita nak fokus Ramadan ni sebenarnya. Nak fokus petang ni nak masak apa ke, nak beli apa kat pasar Ramadan. Apa sebenarnya yang kita fokus. Dan you all tahu kan, sangkut-sangkut line KL, is it? Boleh suara putus. Sekejap ya. Suara putus-putus. So sekarang, okay. Saya test sangkut-sangkut. Sekejap, saya test. Okay, so saya teruskan. Nanti kalau ya, tak ada sangat putus saya. So kalau line tu tak berapa clear, beritahu dekat KL, dekat suara tak dengar sangat terputus. Oh, okay. 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 So saya tengah chat juga sini. So kalau ni boleh bagi. So hari ni kita nak bincangkan dengan tajuk apa kita dekat Ramadan ni sebenarnya. Dan hari ni bersama dengan seorang ustazah muda lah kan. Umur 26 tahun. Ustazah Wan Izzati Wan Rosli. Okay, kita sebutlah ustazah lah lagi. Masuk kat live. Ustazah. Okay, sekejap. Okay, saya masih belum nampak lagi wajah ustazah live. Ini first time kan? Okay. Kita tunggu sekejap muncul kat dalam saya. Okay, saya wajah ustazah. Okay. Sekejap ya. Suara double. Dia kata suara double, suara sangkut-sangkut, suara sekat dan keluar. Okey, Assalamualaikum
Puan Izati binti Wan Rosi. Nanti boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Boleh dengar suara saya ke? Boleh saya dengar, tak tahu lah orang lain boleh dengar. Yang cuba penonton-penonton semua boleh tuliskan di ruangan komen tu, dengar tak suara saya? Jelas tak? Ya. Mungkin penonton-penonton boleh bantu kita hari ni. Boleh tak dengar suara kami berdua ataupun ada kali pertama improve. Okey, suara saya okey Suara double, dia kata suara double Ustazah. Suara Okey, suara saya bergema. suara siapa yang bergema tu? Macam dalam gua ni. Suara Puan Ima yang bergema. Suara saya okey. Ya, okey. Kalau itu saya tak payah cakap banyak lah. Ustazah. Okey, Ustazah. Disebabkan ramai jelas. So, saya pas kepada Ustazah. Kita baik iaitu yang kita nak fokus full provide dan itu Ustazah saya dah saya Ustazah kepakaran dalam qiraat. Boleh tak dengan walaupun saya ejen-ejen house cosmetic dan baru yang tengok qiraat tu Ustazah saya tak tahu ni. Okey. Dah boleh mula? Okey, baik. Sebenarnya okey, dah boleh mula Okey, baik. Untuk qiraat kan, tadi saya pun dapat soalan juga, apa yang qiraat tu? Qiraat ni setakat ni baru lagi di Malaysia. Tak adalah baru, mungkin dalam 5-6 tahun macam tu. Dia baru mula meluas lah di Malaysia ni. Mungkin tahun ni dia dah makin berkembang. Qiraat ni dia adalah orang kata wajah-wajah bacaan, iaitu kita baca macam ni tapi orang dekat negara lain dia baca lain. Dia tak sama dengan kita. Contoh saya keluarkan yang biasa sangatlah orang dengar. Wadduha. Ada imam lain dia akan baca wadduhi. Pernah dengar tak? Puan Nabi pernah dengar? Tak pernah dengar. Kita apa? Biasa dekat masjid-masjid besar lah. Kalau ada imam dia yang belajar qiraat, dia terawih sekarang pun dengan bacaan qiraat. Tapi kita belajar wadduha, kena baca wadduha lah. Kalau kita belajar baca wadduhi baru boleh baca. Kalau tak belajar, kena belajar dulu. Dan dia banyak lagi, bukan itu je istilah dia. Dia ada banyak lagi imam, kita ada banyak imam. Kita hanya ikut satu imam je sekarang ni, iaitu Iman Hafs. Iman Hafs An-Asim, yang mana kita rakyat Malaysia ni memang mengaji ikut wajah ikut riwayat Imam Hafs tu lah. Kita ada 10 imam. 10 imam ni kebanyakannya bacaannya berbeza. Itulah yang banyak-banyak lagi tu kena detailkan lagi. Saya belajar pun 6-7 tahun juga qiraat, bukannya sehari dua. Jadi kalau nak terang kat sini secara ringkas tu boleh lah sikit-sikit. Ustazah belajar kat mana sebab umur muda lagi ni? Tak muda dah. Okey, saya lepas habis sekolah, saya sambung pengajian di Institut Quran Terengganu. Dia under JAKIM. Saya ambil diploma under JAKIM dekat Terengganu. Dan lepas habis diploma, saya sambung pengajian di College Universiti Islam Antarabangsa Selangor, KUIS. Bangi. Right. Okey, Ustazah. Untuk bulan Ramadan, bulan Ramadan ni orang kata bersyukurlah kita dapat jumpa sebelum bulan Ramadan. Adalah bulan-bulan paling terbaik lah. Jadi apa yang Ustazah boleh orang kata pertama bulan Ramadan ni, kebaikan dia paling terbaik tu apa yang paling terbaik berbanding bulan-bulan lain? Bulan Ramadan. Untuk bulan Ramadan ni kan, seperti semua yang kita tahulah, kita jumpa pun sekali setahun je. Ke ada yang jumpa setahun 2 kali. Kalau dijumpa setahun 2 kali tu, Masya Allah, kena cek balik tu. Dia duduk kat dunia mana sebenarnya. Gitu. Kalau ada yang jumpa 2 kali setahun, boleh tulis di ruangan komen. Kita jumpa dia, kita cari dia. Kan?
Dan Ramadan ni specialnya dalam Quran tak disebut tau bulan-bulan lain. Dalam Quran tak ada sebut bulan Jamadul. Apa Jamadul? Jamadil awal, Jamadil akhir, Rejab, Syakban kan. Tak ada sebut dalam Quran. Ada sebutnya bulan Ramadan je. Bila dah disebut dalam Quran tu, fahamlah kita Ramadan ni special sangat. Special. Special bagi orang yang menunggu Ramadan. Kalau orang yang alah Ramadan, alah lagi sebulan Ramadan, dia takkan rasa specialnya Ramadan, dia takkan rasa kemanisan Ramadan tu. Okey, boleh? Setakat ni boleh ke? Yang okey. Dan apa yang orang faham berkenaan dengan bulan Ramadan ni? Ada orang alah Ramadan dia nampak puasa je. Puasa sahur moreh. Puasa sahur moreh. Kan? Betul tak? Okey. Okey, dan ada juga orang kata bulan puasa ni, bulan Ramadan ni adalah bulan sedekah. Dan saya pernah belajar kalau pernah dengar lah tazkirah seorang ustaz ni, saya tak nak mention lah nama dia. Bulan Ramadan ni adalah bukan bulan sedekah. Terkejut kan? Bila saya dengar macam tu terkejut. Tapi bulan Ramadan ni adalah bulan lebihkan sedekah. Lebihkan sedekah, lebihkan solat, lebihkan mengaji. Kalau bulan-bulan biasa kita mengaji lepas maghrib je 2-3 surat. Bila bulan Ramadan ni doublekan. Bila kita dah biasa buat ibadah kan, contoh mengaji ataupun sedekah. Bila kita dah biasa, sikit-sikit lama-lama dia akan jadi kebiasaan. Kalau tak buat tu kita rasa macam apa yang kita tak siap lagi hari ni kan? Apa yang kita tak settle lagi hari ni? Dia akan rasa kosong macam tu. Dan besar pahala orang sedekah bulan puasa ni. Sedekah ni tak semestinya kena kita tunjuk sedekah dekat usaha anak yatim ke. Tak perlu. Kalau tak mampu tak apa. Biarlah sedekah kita tu sehalus-halus perkara pun tak apa. Sikit pun tak apa. Yang penting istiqamah setiap hari. Contoh, balik kerja nanti nak berbuka kan. Balik kerja pukul 5.30, pukul 6. Singgahlah kejap, beli air kat tepi. Beli air 1 plastik. Boleh minum 1 ahli rumah. 1 ahli rumah berapa orang? Contoh, 5-6 orang. 5-6 orang berbuka puasa dengan air yang kita beli dengan harga RM2-3 tu. Banyak mana pahala yang kita dapat? Kan? Lagi-lagi kalau air tu orang tak tahu, kita yang belikan. Maksudnya sedekah yang disembunyikan, Masya Allah, besar sangat hikmah dia. Jadi susah ke senang sebenarnya nak sedekah ni? Susah ke senang? Okey, Ustazah. Selalu bila sebut pasal sedekah, orang selalu ingat pasal duit. Sebenarnya sedekah ni adakah macam doa tu pun adalah sebahagian daripada akan orang ke macam mana tu? Selalu orang ingat kan duit je. Okey. Sedekah ni dia luas sangat, luas yang teramat sangat. Sedekah doa, sedekah apa? Sedekah senyum. Doa lah, doa. Kuasa kita sedekahkan doa. Contoh saya berdoakan pada Puan Ima sekian. Saya doakan Puan Ima berjaya minggu depan. Contoh berjaya minggu depan. Tapi Puan Ima tak tahu doa tu. Doanya tu disembunyikan. Boleh jadi orang lain pun mendoakan Puan Ima. Kita tak tahu ada salah seorang yang akan doanya dimakbulkan. Itu maksudnya sedekah doa. Dan lagi besar pahalanya sedekah doa ni, Allah akan makbulkan doa kita yang berdoa ni dalam diam, tanpa kita sedar, tanpa kita jangka apa yang akan dimakbulkan tu. Macam tu. Jelas ke? Jelas. Cuba sangkut sikit kat saya. Sebab soal Ustazah lebih sebenarnya. Lebih apa? Lebih Ustazah dekat daripada saya. Okay, so untuk amalan-amalan di bulan puasa, apa amalan-amalan untuk menambahkan lagi kita punya pahala? Okay, menambahkan lagi pahala. Okay, first ni saya nak mention lah kat sini. First ni saya nak mention kan, kurangkan tidur. Kurangkan tidur, kurangkan makan. Sebab apa kurangkan makan? Kita makan bila je bulan puasa? Waktu bersahur dengan waktu berbuka je kan. Memang Nabi pun galakkan supaya kita berbuka tu jangan makan terlalu kenyang. Sebab apa? Okay.
Macam ni, kalau bersahur pun kita makan ya. Kita bersahur, satu adalah sunnah Rasulullah. Dan yang kedua adalah tenaga untuk kita puasa siang hari. Okey, dalam siang hari pula, tengah hari sebelum zuhur, kita disunatkan qailullah, tidur sekejap sebelum zuhur. Untuk apa qailullah tu? Qailullah tu untuk tenaga untuk kita solat malam hari pula. Ibadah untuk malam hari. Nampak tak dia punya pusingan dia? Sahur untuk siang hari. Kita tidur sekejap sebelum zuhur tu untuk ibadah malam. Okey, untuk maghrib pula berbuka. Okey, berbuka tidak kalau Rasulullah lah, sunnah Rasulullah dia akan berbuka dengan beberapa biji kurma dulu. Lepas tu minum air. Kalau dia lapar sangat barulah dia makan benda-benda berat kan. Lepas tu dia solat. Tapi masih lagi belum sekenyang-kenyangnya sebab dia takut. Bagi dia takut ibadahnya tak boleh ibadahnya terganggu lah. Macam mana kalau kita kan kenyang sangat, malaslah terawih malam ni, mulalah dicucuk-cucuk sikit-sikit kan, tangguh dia sikit lah terawih malam ni, tak payah buat lah. Sekali kita dah tinggalkan terawih satu malam tu, memang akan ada malam-malam seterusnya untuk kita tinggalkan terawih, betul tak? Kalau lah hari pertama dah istiqamah, hari kedua istiqamah, hari ketiga istiqamah, hari keempat kalau tinggal mesti rasa bersalah. Mestilah rasa bersalah walaupun sikit-sikit. Dan bila kita nak mulakan balik tu berat sikit lah. Macam tu. Lagi satu, juga ada baca satu buku. Saya dengar. Okay. Buku ni dia cakap, contohnya tak tahu mana pertama, hikmah dia ni. Hikmah dia ni. Ketiga hikmah dia. Dan saya pernah jumpa dengan teman saya dulu yang dia cakap, saya nak buat hari ketiga ni sebab hari ketiga ni dia boleh mensucikan dosa lah. Jadi, betul. Dia, mana kita nak tahu sebenarnya memang setiap solat tarawih betul, tapi sebenarnya kita bapak untuk buat sebenarnya malam macam saya cakap. Okay, betul. Okay, berkenaan dengan itu jujurnya saya tak pernah dengar lah. Yang ada bahagian-bahagian dalam bulan puasa ni 3 fasa bulan Ramadan. Kalau yang setiap malam pahala yang berbeza tu saya tak pernah dengar. Oh, ada buku saya tak tajuk apa, tapi hikmah setiap solat tarawih tu berbeza-beza. Ada hikmah dia. Okey, lepas ni boleh saya belajar yang tu pula. Setakat ni saya tak pernah belajar lagi yang tu. Okey, dan yang sahihnya bulan puasa ni kita ada 3 fasa. Yang pertama fasa rahmat. 10 malam yang pertama fasa rahmat. Rebut peluang, doa banyak-banyak dapat rahmat daripada Allah. Besar, bukan senang tu Allah nak bagi rahmat dia. Kalau sebelum ni kita kurang bergantung harap dengan Allah, kurang pergantungan kita dengan Allah ni, kurang meminta dengan Allah. Kalau nak tahu, kalau ada penonton-penonton kita yang sekarang sedang masalah, masa inilah masa dia bergantung harap sepenuhnya cari rahmat Allah, kan? Dan seterusnya 10 malam yang kedua adalah malam keampunan. Hari keampunan. Minta ampun banyak-banyak. Dan saya nak kongsikan tips lah. Minta ampun ni tak semestinya setakat kena solat taubat baru dikira minta ampun. Itu betul salah satu. Kan, tapi tak semua orang mampu buat benda tu. Kan, tak semua orang mampu buat benda tu kan. Tips dia adalah orang yang pernah dikongsikan tips ni pada saya sampaikan pada tuan-puan. Nak keluar pergi kerja kan dalam kereta kan diam aja. Tutuplah radio tu. Astagfirullahalazim sampai kerja. Astagfirullahalazim. Di samping astagfirullahalazim tu, apa hikmah dia? Astagfirullahalazim tu besar sangat hikmah dia. Kita amalkan selalu. Dia bukan setakat diampunkan dosa. Astagfirullahalazim ni dia akan menyelesaikan semua beban-beban masalah kita sekelip mata. Kuasa Tuhan kita tak tahu. Cuma mengamalkan yang tu je. Tak kisah sikit je amalan kita, tapi istiqamah, insya-Allah besar sangat hikmah Allah bagi. Amalkan. Astagfirullahalazim pun tak apa. Saya tak berhajat untuk kongsikan benda yang berat, benda yang besar kan hari ni. Kita nak santai-santai je kan. Saya kongsikan yang ringan-ringan je.
amalkan astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Contoh turun tangga kan, duduk saja ke dekat rumah sambil tunggu berbuka kan. Sangat-sangat digalakkan untuk berdoa sebelum berbuka puasa. Sambil tunggu azan ni, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Amalkan benda tu, insya-Allah. Dosa pun diampunkan, urusan pun dipermudahkan. Macam tu. Dan yang ketiga, 10 malam yang ketiga adalah malam pelepasan daripada azab api neraka. Masa ni lah. Tadi kita dah doa minta ampun sungguh-sungguh. 10 malam ketiga tu rebut peluang untuk dapat pelepasan daripada azab api neraka. Rebut peluang untuk dapatkan malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ni adalah satu malam, pahalanya ibarat 1000 malam kita beribadah. Suka tak kalau kita dapat 1000 bonus? Kerja hari ni, hari ni kita kerja sehari je, bos kata kita akan dapat gaji ibarat 1000 bulan bekerja. Suka tak? Kan? Siapa tak nak? 1000 tu banyak. 1000 bulan, sebulan gaji dah berapa? Lepas tu digandakan dengan 10 bulan. Masya Allah kan? Kalau kita ibadah dalam sehari, pahala banyak mana? Kita ibadah pada Lailatul Qadar tu, pada malam Lailatul Qadar tu kita dah dapat 1000 malam seibadah, 1000 bulan ibadah. Macam tu. Rebut peluang. Bulan ni je, tak lama, sebulan sekali. Setahun sebulan je. Nanti Ramadan dah nak pergi. Hari ni dah hari yang ke-10 kan? Betul kan? Hari ke-10. Kita ada lagi 20 hari lebih kurang. Dah 10 hari ni kita dah apa je yang kita buat 10 hari sebelum ni? Sempat tak kita nak doa? Sempat tak kita nak jaga balik, baiki balik silaturahim dengan kawan-kawan, dengan staff, dengan customer kita, baiki balik hubungan kita dengan Allah, baiki hubungan dengan orang sekeliling. InsyaAllah Allah nampak segala hasilnya. Allah akan nampakkan hasilnya kepada kita semua, insyaAllah. Banyak tadi Ustazah sebut berkenaan dengan istiqomah. Saya suka istiqomah ni sebab saya sendiri pun depan saya kepada istiqomah ni. Tak boleh kongsikan apa sebenarnya perubahan ataupun hikmah kalau kita konsisten ataupun istiqomah ni. Okey, konsisten dengan istiqomah ni tak ada dalam soalan ni tadi. Okey. Sebab saya dalam kehidupan saya dalam bisnes, dalam apa yang saya buat, saya memang yakin pada istiqomah. Sebab kalau nampak suatu benda saya dah buat konsisten istiqomah, sebab saya yakin kebaikan pada diri sendiri, saya yakin. So saya nak orang luar sana faham sebenarnya apa sebenarnya hikmah kebaikan kalau kita amalkan istiqomah ni. Okey, kita cakap macam first sebab Puan Ima sekarang sedang berniaga kan. Jadi lebih kepada ke arah perniagaan lah. Macam mana kalau orang tu yang tak berniaga, dia duduk rumah je, jaga anak-anak, jaga suami kan. Apa hikmah dia? Istiqomah dalam sekecil-kecil perkara. Kita nak istiqomah dalam benda-benda besar ni susah kan. Macam contoh nak derma RM100 sehari. Sebulan dah RM3,000. Senang ke susah? Susah jugalah kan. Susah. Jadi istiqomah dalam sekecil-kecil perkara dulu. Hikmah dia antaranya tengok apa yang kita buat. Contoh, apa yang kita istiqomah tu adalah sedekah. Hikmah dia, Allah akan mudahkan urusan kita. Satu, ini saya tak tipu. Puan Iman sendiri pernah rasa tak benda tu? Maksudnya rasa macam urusan bulan ni dipermudahkan je. Itu boleh jadi asbab daripada sedekah. Itu boleh jadi asbab daripada sesuatu yang kecil yang Puan Iman pernah amalkan, tapi orang tak tahu. Kita pun tak sangka, kita pun tak jumpa. Kenapa rezeki bulan ni lebih? Kan? Itu adalah sebab daripada apa yang kita buat sekecil-kecil perkara tu lah. Orang tak nampak, kadang kita pun nampak, tapi Allah nampak. Contoh lagi, dia istiqomah solat sunat. Solat sunat sebelum zuhur dengan selepas zuhur. Ini susah orang nak buat sebenarnya. Tapi bila kita dah istiqomah buat selalu. Bila satu hari dia tak buat, dia akan jadi rasa kosong. Dia senang kesimpulan je, apa-apa yang kecil kita buat ni, hikmahnya lebih kepada rezeki. Hikmahnya lebih kepada urusan harian kita, urusan kita dengan Allah. Apa pun yang kita buat, Allah nampak, Allah tahu. Malaikat catat. Kita ada malaikat kiri kanan kan, yang mencatat amalan kita. Biarlah orang tak nampak pun apa kita buat, malaikat nampak, Allah nampak. Kan?
Apa yang kalau macam Puan Ima boleh kongsikan lah, apa yang Puan Ima amalkan yang sekecil-kecil perkara istiqomah tu. Bukan nak riak. Mana tahu boleh kongsikan dengan apa? Kawan-kawan Puan Ima dekat Facebook ni kan. Boleh kongsikan dengan saya juga. Tapi suara saya macam kurang jelas ni Ustazah. Oh ya ke? Tak apa, kongsikan je, saya dengar. Okay. Ustazah dengar. Dekat sini ramai. Dekat saya ni ramai. Masing-masing dengar ni. Okay, macam saya seorang yang sangat konsisten dalam hidup. Sama juga kalau macam saya belajar. So, kalau saya nak berjaya, saya akan buat konsisten lah belajar. Baiki diri, belajar baiki diri. So bila saya sentiasa nak jadikan yang terbaik lah. Jadi bila saya buat bisnes pun sama. Bila saya buat bisnes, saya fokus pada benda. Contoh macam sekarang saya buat bisnes kosmetik, kilang kosmetik. Kosmetik dan suplemen. Jadi bila saya buat bisnes ni, saya akan konsisten je baiki diri saya dalam ilmu kosmetik. Saya konsisten benda tu selama 6 tahun. Jemu dan saya kongsikan ilmu saya dengan orang lain. Konsisten kan dalam belajar, dalam berniaga tu. Apa kesan dia? Apa yang kesan dia yang Puan Ima nampak? Okay. Jujur saya cakap, saya buat bisnes ni, saya tak ada pengalaman dalam membuat kilang kosmetik dan suplemen. Tapi kita sentiasa kepada orang macam bagi ilmu, ajar buat produk semua. Allah sentiasa bagi jalan saya untuk menyelesaikan masalah yang besar. Saya nampak benda tu. Macam bila Allah akan jumpakan saya, hadirkan dengan seseorang yang bantu saya. Selalu nampak benda ni. Kadang-kadang saya rasa macam baiknya Allah serius. Sepanjang antara saya rasa Allah terlalu baik untuk saya. Saya boleh kongsikan. Apa-apa itu nombor satu. Apa kita nak buat lillahi ta'ala dulu. Itu yang pertama. Baiki niat lillahi ta'ala dulu. Bila kita ke atas ni dah lillahi ta'ala. Jadi yang bawah-bawah ni semua lillahi ta'ala jugalah. Semua urusan ni akan ikut lillahi ta'ala. Allah akan jaga dari mula-mula kita bergerak sampai berjaya. Yakin itu. Yakin lah? Ya. Perkataan yakin pun saya suka Ustazah. Ya. Jangan yakin dengan kita buat hari ni, yakin boleh. Yakin lah tak. Yang pertama kena yakin dengan Allah dulu. Kemudian Allah akan aturkanlah satu-satu. Allah dah lukis dah kehidupan kita. Kalau novel yang tebal tu, kita yang tuliskan cerita dia, betul? Betul. Okey, tapi kehidupan hidup kita, siapa yang tuliskan? Allah. Dia nampak tak? Ikut je flow. Cuma buat apa yang Allah suruh. Allah dah lukiskan yang terbaik untuk kita. Ikut je. Dan bila diuji, percaya hidup kita ni pun dah ditulis oleh Allah. Kita dah ada novel kita. Allah dah susun dah novel kita, hidup kita. Ucapkan Alhamdulillah, aku diuji. Ikut. Mengeluh tu biasa. Tapi kalau boleh, kurangkanlah macam tu. Dia kalau ujian ni banyak pula huraian dia kan. Tak habis. Suara Ustazah tak dengar. Oh ya ke? Okey. Boleh dengar? Okey. Okey, dengar. Okey, macam apa tadi ya? Kat mana dah tadi Allah Rasulullah Muhammad? Tak ingat dah kat mana. Okay, tak apa. Berkenaan dengan yakin tadi. Back kepada yakin, sebab ni bulan Ramadan kan, saya bila saya sebut tu dengan apa yang saya dalam kehidupan saya. Saya juga dengan apa yang saya buat yakin. Maksudnya sebab saya pernah, yelah kita tahu pasal kisah Nabi Musa dengan tongkatnya kan, Nabi Musa kan yang dia belah lautan tu. Dengar ke suara saya? Dengar. Okay, so Nabi Musa kan yang pakai tongkat tu kan, yang belah lautan tu. Ustazah mengangguk tapi saya tak dengar suara Ustazah ni. Macam mana nak cakap ni?
Okay. Right. So, dekat situ, kalau kita manusia lah. Ya. Kita tahu kita petang. Tapi disebabkan keyakinan Nabi Musa terhadap Allah SWT tinggi. Jadi, saya jadikan cerita tu sebagai panduan dalam hidup saya. Ya, betul ya Allah. Besar gambaran tu. Besar dan jauh gambarannya tu. Ya, macam saya kalau saya nak buat, saya jumpa orang, saya nak buat sale kan. Pagi-pagi kalau saya tahu hari ni saya nak jumpa orang, saya yakin dah. Saya yakin dan saya yakin tinggi pada yang saya nak. Jangan kata ya kalau Pak Iman tu besar lah kan sebab apa nak jumpa dengan orang ramai bagi talk semua. Saya nak jumpa Pak Iman ni pun berdebar. Nak kata pagi tadi tu macam ya aku nak cakap apa sebenarnya ni kan. Tadi macam kita tawakal. Dah tadi 12.30 dah okey dah tawakal stop. Pukul 12 tadi saya dah stop buat kerja jap. Okey kena ready ni. Lepas tu berdebar aku buat apa ni? Okey bismillahirrahmanirrahim ta'ala Allah. Jalan je lah. Bantai je lah. Ni yang ditulis semua tak disebut pun. Kan yang betul lah tu yakin pada Allah. Yang utamanya balik pada lillahi ta'ala. Betul. Saya percaya boleh saya kuat ni. Okey, mungkin Ustazah boleh kongsikan yang terakhir. Apa amalan yang Nabi Muhammad paling suka pada bulan Ramadan? Paling suka ke amalan Nabi Muhammad? Okey, ketika bulan puasa. Ya. Okey, ketika bulan puasa, amalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertamanya kita cek balik daripada pagi. Amalan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahur. Yang pertamanya sahur. Kita dengar sahur tu senang tapi nak buat dia susah, betul tak? Nak buatnya susah. Lagi-lagi kalau macam orang bujang lah, orang bujang. Tak ada orang kejut, tak bangun lah. Susah kan? Kalau ibu-ibu, dia fikirkan anak-anak. Anak-anak aku nak puasa esok, kena bangun sahur. Tapi apa yang anak-anak fikir tentang sahur? Susah. Susah nak bentukkan anak-anak ni untuk bersahur kan? Jadi macam mana kita nak tanam mindset anak-anak? Sahur tu mudah, sahur tu sunnah. Itu kena masuk belajar tentang kekeluargaan lah pula kalau dengan anak-anak. Tapi itulah saya nak cakap sahur ni susah. Dan sunnah Rasulullah juga dia baginda melewatkan sahur. Maksudnya lebih pada ibadah dulu. Bangun malam ibadah dulu. Sahur tu lewatkan. Maksudnya 10 minit sebelum azan subuh tu sahur. Macam tu. Baru habis sahur ke kan. Kalau kita 10 minit sebelum sahur tu cari-cari dulu jelas-jelas gigi ni. Ikutlah ada makanan lagi. Gitu. Dan yang kedua, menyegerakan berbuka. Tak elok tau. Ada kalau orang yang suka bekerja lah. Saya nasihatkan pada diri saya sendiri juga. Dan kawan-kawan saya yang duduk kat sekeliling ni. Suka melambatkan berbuka. Sebab apa? Tak bekerja lagi ni. Buat kerja. Lambatkan berbuka. Itu memang tak elok lah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pun dia menyegerakan berbuka. Misalnya baginda akan berbuka dengan kurma dulu masuk solat. Macam tu. Dan seterusnya berbuka dengan kurma tadilah. Itu yang ketiga, berbuka dengan kurma. Berbuka dengan manisan. Macam tu. Dan seterusnya tidur qailullah. Ada orang tidur tengah hari lajak sampai pukul 3. Itu dah bukan sunnah dah tu. Itu qada malam tu. Itu qada malam dah. Malam tak tidur. Siang tidur. Rasulullah hanya tidur sekejap je sebelum zuhur. Sebab nak kumpul balik tenaga untuk ibadah malam. Okey, dan seterusnya menjaga lidah. Kalau macam kita rasa bagi orang yang berfikirlah, setiap hari dia akan tahu tahap tahap improve diri dia setiap hari. Hari ni aku macam mana? Semalam aku macam mana? Hari ni aku kena lebih baik daripada semalam. Kalau semalam aku banyak cakap, hari ni kena kurangkan bercakap. Tu sunnah Rasulullah sendiri bulan puasa, baginda menjaga lidah, kurangkan bercakap. Risau apa kita zaman sekarang ni lah. Lebih bercakap, tiba-tiba dah termengumpat, termengata, termaki kan. Lebih baiklah buat benda-benda yang cakap benda-benda yang baik kan. Cakap benda-benda yang positif. Bila cakap benda-benda yang positif, automatik sekeliling kita, urusan kerja kita semua akan jadi baik, positif juga. Sebab dia datangnya daripada kita sendiri. Kita positif, yang lain pun positif. Dan seterusnya, memberi makan kepada orang yang berpuasa. Memberi makan kepada orang yang berpuasa. Tak kisahlah, abang balik je pun.
Tapi orang berpuasa tu makan, besar pahala dia. Kan? Okey. Dan seterusnya yang terakhir adalah doa ketika sebelum berbuka puasa. Sesungguhnya doa sebelum berbuka puasa tu adalah doa yang mustajab lah. Kalau macam pengalaman saya masa study dulu dengan kawan-kawan, okey nak azan lagi 10 minit. Semua gini. Maksudnya masing-masing berdoa lah. Masing-masing berdoa, sebut hajat masing-masing. Sebelum azan tu Ustazah? Ya, sebelum azan setengah jam tu tipu lah kan. Masih duduk kalut-kalut lagi, ambil mangkuk, ambil pinggan, ciduk lauk semua kan. Dan macam dah bertenang, okey pinggan dah cukup, mangkuk dah cukup, air dah ada. Okey duduk keliling tikar kan. Tak susah pun anak-anak, jom kita doa sama-sama. Kalau saya boleh kongsikan ayah saya, mak memang kalut lah, mak memang kalut. Dia 10 minit tu, tak ada lagi. Ni kalau mak saya tengok ni habis kena. Kalau mak kalut sikit lah. Tapi kalau ayah ke Al-Fatihah, dia baca doa sama-sama. Ajak anak-anak baca doa sama-sama. Itu memang saya perasan amalan ayah saya lah yang saya boleh kongsikan. Berdoa sebelum berbuka puasa. Sungguhnya doa sebelum berbuka puasa tu sangat-sangat dimakbulkan, insya-Allah. Jom sama-sama berdoa, grab peluang yang ada, grab pahala yang ada. Masa ni lah kita nak dapat apa yang kita tak dapat lagi. Kita nak apa? Kita nak improve diri. Kalau macam tahun lepas ada contoh yang saya boleh gambarkan kat sini. Tahun lepas puasa dekat asrama, tahun ni dah puasa dengan family. Lain lah, dia kena improvekan diri lah. Improve puasa dia tu. Contoh lagi, tahun lepas bujang, tahun ni dia berkahwin. Jadi lain sikit ibadah dia bulan puasa tu kan. Ibadah berpartner. Ada orang tahun lepas berpuasa dengan laki bini je, tahun ni ada baby. Kan? Rezeki masing-masing dan cara pun masing-masing. Dan pastikan setiap ibadah kita tu ditingkatkan. Kalau tahun lepas zakat banyak ni, tahun ni banyak sikit. Sedekah banyak sikit. Kan macam tu. Itu je kot yang boleh dikongsikan setakat 154. Okay. Alright. Okay. Terima kasih banyak Ustazah Izzati. First time ni. Lepas ni InsyaAllah. Saya harap dapat lah apa yang saya sampaikan pun tak banyak tapi paling-paling dapat lah sikit. Jadi sebenarnya saya percaya satu benda. Kalau kita dapat sikit, biar sikit kita amalkan. Itu lebih bagus. Betul. Ni dapat banyak-banyak, satu tak amal buat apa ni? Ya betul. Betul. Apa? Contoh. Keluarkan satu contoh yang besar-besar tapi tak istiqomah. Ya, macam kat sini saya nak amalkan selepas ni yang Ustazah cakap ni adalah doa buka. Sebab kadang-kadang doa pun tak sempat. Kan? Istiqomah yang tu. Yang Ustazah share. Doa je apa-apa sebelum berbuka tu. Ready semua makanan berbuka kena ready dah. Ada kena ready awal. Pukul 7 dah siap anak-anak duduk ketika. Umi nak doa ni. Kena gitu. Ya. Okay, so terima kasih banyak Ustazah. 40 minit kita. InsyaAllah kita perkongsian Ustazah. Amin insyaAllah. InsyaAllah kita boleh jumpa lagi nanti. Boleh. InsyaAllah. Okay. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Okay, so terima kasih banyak-banyak. Mungkin suara KL kurang jelas. So KL rasa sampai di sini sahaja kita punya program. Kita akan perbaiki daripada semasa-semasa. Sebenarnya program ni 40 minit Nurani ni kita akan adakan 3 kali 1 minggu. Kita akan keluarkan poster dan announcement di Facebook kita ni. Dan kita buat bacaan Al-Quran juga macam ni. Hari ni perkongsian dengan Ustazah Wan. Right. So nanti pastikan doa semua yang share, like, follow dan set first dekat Facebook supaya kalau ada apa-apa live berkenaan dengan bacaan. Lepas ni kita akan ada bacaan Al-Quran ya. Bacaan Al-Quran bersama dengan Ustazah Aisyah insya-Allah. Daripada Azdan Quranic Center juga insya-Allah. Sebab KL sendiri pun nak belajar baca Al-Quran dengan tajwid yang betul.
Kan kita ni baca Al-Quran hentam promo je. So KL memang nak belajar baca tajuk yang betul. Memang nak sangat. So bila pihak Azdan Quranic Center nak bekerjasama dengan House Kosmetik, KL rasa macam ya Allah bersyukur gila sebab dapat belajar bacaan Al-Quran dengan tajuk yang betul. Okay, so itu saja daripada KL. Terima kasih banyak-banyak. Bye. Assalamualaikum. Selamat buka puasa. لو كان بيننا الحبيب لدنا القاسي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب بقربه النفس تطيب وتدعو الله فيجيب أنوار طه لا تغيب بلغنا لقاءه يا مجيب بقربه النفس تطيب وتدعو الله فيجيب أنوار طه لا تغيب بلغنا لقاءه يا مجيب فذكروه يا حبيب محمد مكرم الغريب بقربك روح تطيب يا رحمة للعالمين يا حبيبي يا محمد يا طبيبي يا ممجد أنت زلفا لمؤيد جل من صلى عليه فذكروه يا حبيب محمد مكرم الغريب بقربك روح تطيب يا رحمة للعالمين يا حبيبي يا محمد يا طبيبي يا مجاد أنت ذو فضل مؤيد جل من صلى عليه لو كان بيننا الحبيب لدنا
القاسي والقريب من طيبة